Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid ustaz sekalian? Ustaz doakan supaya kamu sihat-sihat berada di rumah di samping keluarga masing-masing ya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan PDPR kita. Masih lagi di dalam bidang ibadah ya. Okey. Pertamanya sebelum kita belajar seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah supaya kamu diberikan kefahaman ilmu ya, dipermudahkan kamu untuk belajar ilmu apa yang kamu nak pelajari insya-Allah. Okey, sama-sama kamu tanda tangan, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita dah baca doa sama-sama. Kita mohon supaya Allah makbulkan doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan PDPR kita. Masih lagi berkaitan dengan bab solat ni ya. Itu perkara-perkara pada perkelahian lepas kita dah belajar tentang bagaimana cara mengambil wuduk yang sempurna, dan pada hari ini insya-Allah kita akan mempelajari iaitu perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, kamu tengok nota yang ustaz paparkan dekat video ni. Okey. Okey, apa dia perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Pertama ialah keluar sesuatu benda sama ada daripada kubur atau dubur. Itu kentut. Itu kentut tu angin kan. Tahu-tahu ada bau je kan. Lepas tu buang air kecil dan buang air besar. Dan haid untuk bagi orang perempuan, mani lelaki, nifas dan wiladah. Okey, apabila berlaku aja benda-benda ni, okey, maka sekiranya kamu sudah berwuduk, maka wuduk kamu itu adalah terbatal. Terbatal ya. Ya. Ingat ni, kentut, buang air kecil, buang air besar, ya, haid, mani, nifas, wiladah. Wiladah ni darah orang yang bersalin kan. Kan? Okey. Okey, bila keluar benda-benda ni daripada kubur dan dubur kamu, maka batal wuduk tu. Okey, itu yang pertama, perkara yang membatalkan wuduk. Seterusnya, yang kedua ialah tidur yang tidak tetap punggungnya. Nampak tu abang sebelah tu tidur macam mana? Ya. Kalau ketika kamu tengah duduk bersila, duduk elok-elok, maka kamu tertidur, apa bezanya kalau orang yang tidur tak tetap punggung dengan tetap punggung ni? Bila kamu tetap punggung, kamu akan terasa tau bila angin tu keluar kan, bila keluar sesuatu. Bila tak tetap punggung ni, kadang-kadang tak sedar. Kentut ke, tidak ke. Jadi bila dah tertidur tu, tak tetap punggung tu, maka ada kemungkinan wuduk tu akan terbatal kan. Okey. Seterusnya, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Okey, ustaz nak highlight kat sini yang bukan mahram ya, yang bukan mahram. Ni kat sini. Ni bukan mahram ni. Ni yang bukan mahram tanpa berlapik. Ya. Aurat lelaki macam mana? Aurat lelaki daripada atas pusat hingga bawah lutut. Aurat perempuan seluruh anggota kecuali muka dengan tapak tangan.
Mahram ialah individu yang haram dinikahi selama-lamanya. Contoh siapa? Ayah, abang, adik, kan? Yang mana kamu tak boleh kahwin tu, itu adalah mahram kamu. Ni mahram, mahram kamu. Kena ingat kat situ. Ya, kamu tak boleh nikahi mereka ni selama-lamanya dan tidak batal wuduk jika bersentuhan dengan mereka. Mana-mana yang boleh kamu kahwini, itu adalah kalau kena bersentuhan tanpa ada berlapik, maka batal wuduk. Ingat kawan-kawan, kalau kamu kat sekolah tu, ustaz tengok dalam kelas tu, boleh ambil wuduk selamba je. Kan? Kena jaga. Kau tak sia-sia je ambil wuduk. Kan? Dah tak boleh nak bersolat. Kan? Macam mana? Kena ingat tu ya, mahram ni. Penting ni mahram ni. Ya? Jaga aurat kamu. Ya? Bersentuhan antara lelaki dan perempuan. Tu bersentuhan tu. Sentuh je, sikit je sentuh, batal wuduk. Okey. Seterusnya, pitam, hilang akal ya. Hilang akal sebab mabuk. Pitam, sakit atau gila. Bila ada berlaku perkara-perkara begini, maka batal wuduk. Mabuk sebab apa? Sebab apa mabuk? Mungkin mabuk disebabkan yang pertama tentulah minum minuman yang tidak halal kan, yang arak apa semua tu mabuk. Mabuk naik kenderaan pun boleh juga. Naik kapal mabuk tergoyong hayang, tu mabuk juga tu. Okey, pitam. Pitam ni macam mana? Maksudnya macam pengsan kan. Pengsan pun sama sakit atau gila. Ni gila, orang yang gila, hilang akalnya. Tak sedar apa yang berlaku. Buat benda-benda yang pelik-pelik. Tu masuk kategori hilang akal ke tu. Ingat tu. Okey. Seterusnya, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan sendiri. Tak kira lah kemaluan. Ya. Apa-apa kemaluan pun, kalau disentuh, maka batal. Ingat tu. Depan ke belakang ke, batal. Okey. Okey. Ini adalah perkara-perkara penting. Kamu kena ingat. Ya. Kamu kena ingat supaya wuduk kamu tidak terbatal. Yang pertama tadi apa? Keluar sesuatu benda sama ada daripada kubur atau dubur. Ingat tu. Tidur yang tidak tetap punggung. Ingat tu. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Tanpa berlapik. Lepas tu, kalau berlapik tak apa lagi. Kalau yang perempuan pakai sarung tangan ke kan, sentuh. Tak apa lagi. Ni dia tak ada lapik, tak ada apa, terus pegang. Tak boleh. Ya. Okey. Hilang akal sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Ya. Betul menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tu. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan wuduk batal. Ada berapa perkara tu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nampak? Kan? Okey, ingat tu. Okey, seterusnya kita pergi perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh. Makruh ketika ni, perkara yang makruh. Makruh ni apa hukumnya? Kalau kita tak buat, kita dapat pahala. Kan? Kalau kita buat, tak ada apa-apa ya. Elakkan perkara berikut ketika berwuduk. Elakkan. Dia kata elakkan. Apa dia? Apa dia? Yang pertama, bercakap-cakap. Buat tu. Ni bercakap-cakap. Makruh. Ya. Bercakap-cakap ketika berwuduk. Buat tu. Tengah wuduk tu nak sembang lah pasal bola lah apalah. Ya. Waktu wuduk kita ambil wuduk je. Jangan sembang benda-benda, jangan cakap benda-benda lain. Melainkan kalau baca niat tu lain lah. Niat wuduk, baca basmalah, niat wuduk. Itu sunat. Kalau baca basmalah apa tu, kan? Niat wuduk tu wajib. Okey. Yang keduanya, mendahulukan anggota kanan ya.
Kalau kita buat belah kiri dulu, maka makruh. Kalau sepatutnya wuduk kita kena basuh tangan kanan dulu baru kiri kan. Ni mendahulukan anggota kiri, makruh. Ni makruh. Ya, yang ketiga, berlebihan menggunakan air, jimatkan air. Ya, bersyukur dengan apa yang kita nikmati sekarang ni. Negara kita ni, Malaysia ni memang tak ada masalah tentang air. Tapi ada negara-negara kat luar tu, air adalah sangat berharga. Kan? Okey. Okey, seterusnya yang keempat, mengelap air wuduk pada anggota wuduk. Bila kita dah ambil wuduk, tak payahlah lap muka kita atau apa tu. Biarkan air wuduk tu kering dengan sendirinya. Okey? Jangan kita ambil tolak, kita lap pula apa semua. Itu adalah makruh. Tapi harus diingat, makruh ni tak ada apa. Tapi kalau kita tak buat, kita dapat apa? Dapat pahala. Okey, yang kelima, meminta orang lain membasuh anggota wuduk tanpa keuzuran. Okey, meminta orang lain membasuh anggota wuduk tanpa keuzuran. Tu kalau kita dah tak mampu. Ni kan, kalau tak uzur tu lain lah. Ni kalau kita tak uzur, kita nak orang pula ambilkan wuduk untuk kamu. Nak bermanja pula dengan mak kamu. Mak nak ambilkan wuduk saya, suruh mak basuh muka lah, apalah. Padahal kamu mampu buat. Kan? Jadi, perkara-perkara ni kita elakkan supaya kita dapat pahala lebih. Tu yang pentingnya, pahala lebih tu. Ingat ni, 5 perkara ni. Makruh ketika wuduk. 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini air mutlak. Ada 7 jenis air. 7 jenis air yang kamu boleh gunakan untuk apa? Ambil wuduk. Air-air ni kita boleh gunakan. Okey, yang pertama air sungai. Yang kedua air laut. Kalau air sungai ni apa rasanya? Tawar je lah kan. Kalau air laut ni asin. Air mata air. Nampak air salji. Nampak air salji. Lepas tu air hujan. Nampak air hujan. Air embun. Nampak air embun. Embun ni biasa pada waktu bila? Waktu pagi kan. Dan air telaga. Apa dia? Air pili. Air pili tu daripada mana? Kamu tahu tak sumber air rumah kamu tu daripada mana? Air rumah kamu yang kamu minum apa semua tu adalah daripada sungai. Ada air yang diambil daripada sungai. Sungai tu lah, dia pump air tu, dia bersihkan, dia klorinkan, dia hantar ke rumah-rumah kita tu. Tu sebab kalau nak minum air tu kena masak. Okey. Okey, bila dah ambil wuduk tu dengan air-air yang ada yang saya sebutkan tadi, air sungai, air laut, air mata air, air salji, air hujan, air embun, air telaga, maka lepas tu boleh kita laksanakan ibadah solat kan. Boleh mengaji. Okey. Okey, tengok tu. Yang mana yang air yang ada di sekeliling kita kat Malaysia ni? Contohnya air apa? Air sungai, air laut. Yang mata air ada. Air salji ada. Adakah salji kat Malaysia? Tak ada kan. Air hujan? Ada. Air embun? Ada. Air telaga? Ada. Nampak? Kita kat Malaysia ni macam-macam ya. Okey, itu saja. Okey, untuk latihan tu pagi ni. Okey, kamu tengok handout yang Ustaz dah bagi pada kamu tu, dan saya percaya kamu dah siap dah. Ya, yang soalan latihan 3 dan 4 ni. Ni 4 ni dan 3 ni dah siap kan pada kelas yang lepas. Okey, untuk hari ini seterusnya saya nak kamu selesaikan semua latihan yang berbaki tu. Ada latihan 5. Apa dia air mutlak? Air mutlak apa dia? Air yang boleh digunakan untuk kita Okey, 3 jenis air mutlak. Apa 3 jenis? Naraikan. Candakan pada jawapan yang betul. Mana satu air mutlak? Air gas. Tak ada right dengan tidak aje. Okey, senang aje. Lepas tu, 4 kawasan yang anda mengalami sumber air. Anda tidak mempunyai sumber air bersih untuk berwuduk. Nyatakan 3 sumber air yang boleh anda gunakan untuk berwuduk. Apa agak-agak? Buka-buka air pipe, tak ada air. Apa air lain boleh gunakan? Nyatakan.
Ahmad menggunakan air mineral untuk berwuduk. Sah atau tidak wuduk? Sah atau tidak wuduk Ahmad? Okey, betul senarai air mutlak. Okey. Okey, latihan 6. Okey. Isikan jawapan yang betul. Nampak ni kat kotak bawah ni. Okey. Okey, perkara yang batal wuduk, perkara yang makruh. Okey, lengkap kan? Okey. Okey, itu je. Sekian untuk video kita pada hari ini. Apa-apa kamu tengok balik video ni. Kalau kamu tak faham pasal apa ke, kamu tengok balik video ni. Ya. Video balik, tengok banyak kali pun tak apa. Okey. Okey, untuk akhirnya jangan lupa pesanan ustaz. Dengar cakap ibu kamu, dengar cakap ayah, ya, dengar cakap orang tua daripada kita. Kalau dia nasihatkan perkara yang baik, kamu ikut. Dan akhir sekali jangan lupa mengaji, bersolat, ngaji. Ngaji yang baca Iqra, teruskan baca Iqra. Yang baca Quran, teruskan baca Quran supaya kamu cepat-cepat khatam Quran. Ya. Okey, dan jangan lupa solat. Solat tu yang penting. Solat 5 waktu tu kan, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu tu. Ya. Okey. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih, jaga diri baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.